Apa dia punya unit dia? 1 atm sama dengan 760 milimeter mercury kan? Betul tak? So kalau 739.79 milimeter mercury, so kita kena convert dalam atm. So maknanya 1 atm equal to 760 milimeter mercury. So kita maknanya 739.79 tu bahagi dengan 760 lah. So awak akan dapat dia punya unit ATM lah. So pressure dapat ini, pressure tukar pada ATM. So sini unit 0.0821 206, temperature ni 26 tukar kepada Kelvin, volume ml tukar pada liter. Okey, itu saja. Okey, so yang ni kalau kita apply yang number mole ni, so awak kena multiply dengan oxygen gas lah. MR dia, MR is 32. Okay, so biasanya student sini ada problem, dia darab dengan 16. Sepatutnya kena 32 sebab oksigen bukan mono, dia dui atom. So dia punya berat dia adalah 32. 116. Okey. Okay, so kita so nanti awak boleh cubalah untuk yang example 8 tu, tukar ni kepada ATM. Gunakan dia punya standard recommended 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okay, so untuk practice question 8 dah dapat tak jawapan ni? Practice question 8 2.37. So gas mixture so mana kita nak dapat jawapan dia tu? Mana nak kira? Guna formula apa? Ini formula PV sama dengan nRT. PV equal to nRT. So jadi untuk pressure, so pressure total sama dengan N total RT over P. Mana kaedah lain tu contohnya? And so nak kira PNRT so nak kira P gas, P total sebab dia ada berapa gas tadi? Okay, gas nitrogen dengan gas neon kan. Okay, so jadi so N total RT over V. So kena kira satu-satu. N untuk nitrogen, okay, untuk nitrogen, dan N untuk neon.
Okay. Okay, substitute lah value untuk ni given 245. Nitrogen berapa dia punya mass number dia? And then 3.10 gram kat sini bagi dengan dia punya molar mass. Okay, so total dua ni NT letak substitute dekat sini lah. Okay, so akan dapat bilangan mol total R 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin. Temperature 25 degree C kena tukar kepada Kelvin lah, plus 273.15 Kelvin. So volume already in liter, so tak no need to convert lah dalam unit liter sebab dia dah liter. So substitute directly 2.5 liter dalam formula ideal gas ni, so akan dapat jawapan dia bersamaan dengan 2.37 ATM. Cuba kira jap. Ambil masa sikit. 1 minit, 2 minit. Okay, so kita teruskan kita punya practice question number 9. Okay, 4 liter nitrogen at pressure 400 kilonewton per meter squared and 1 liter of argon at pressure of 200 kilonewton per meter squared are transferred into 2 liter container. Calculate partial pressure of nitrogen. So partial pressure of nitrogen and then partial pressure of argon and then total pressure of mixture, dua-dua ni. So untuk kira yang ni, so awak gunakan formula. So kat sini dia tengok ada volume, ada pressure, volume, ada pressure. So awak kena guna formula P1 V1 equal to P2 V2. Okay, so kita tengok okay, so formula is P1 V1 P2 V2. So daripada sini awak akan dapat dia punya pressure dia. Untuk yang nitrogen gas is 800 kilonewton per meter squared. Argon is about 100 kilonewton per meter squared, and then P total campur dua ni dapat 900 kilonewton per meter squared. Okay. Okay, awak boleh snap ni. Okay, untuk practice question 9.
Okay, and then ni untuk practice question 8 lah. Okay, ni dia gunakan P total, N total. N total ni campur 2. Okay, yang terbaru practice questions 9. So formula is P1, okay, pressure, volume. And then masukkan dalam container 2 liter. Okay, untuk practice question 9, by using water displacement method, 135 milliliter oxygen gas collected from decomposition, and then atmospheric is about 762 millimeter mercury. Calculate mass of oxygen gas obtained. The vapor pressure of water is about 24 degrees C, was 24 millimeter mercury. So ada water vapor and then ada gas pressure. So dia adalah Dalton's law. Dan ni adalah water displacement. Di sini dah mention dah. Ni water displacement method. Okay, so P total is atmospheric pressure PT, dan adalah daripada pressure daripada oksigen dan pressure daripada water vapor. Okay, so kita kena cari pressure untuk oksigen lah. Sebab kita nak dapatkan berapa mass of gas oksigen obtained. Berapa banyak gas oksigen yang kita kumpulkan lah. So jadi so yang ni ditukar dulu kepada ATM, unit ATM. So sebab kita nak cari partial pressure oxygen. So atmospheric tolak dengan water vapor, so dapat 738 mm mercury. Convert dalam ATM, so dapat nilai ni lah 0.971 ATM. Okay, so untuk dapatkan mass, so kat sini dia tu daripada PV equal to nRT. So awak tukar kepada N per MR. Mass over MR ni sama dengan mol kan. So M subject kat sini. So pindahkan PV over RT darab dengan MR. Okay, so ni unit ATM. Okay, pressure unit ATM, volume unit liter. Okay, 128 ml. So awak kena tukar kepada liter lah. Okay, kemudian MR, molar mass. Oksigen 1 atom 16. So kalau 2, 32 gram per mol lah. Okay, and then dia punya ideal gas constant, and then temperature tukar dalam Kelvin. So dia bagi temperature adalah 24 degree C. So jadi tukar dengan cara kita tambah 27315 lah. So dia punya final result mass untuk oxygen gas obtained is about 0.163 gram. Boleh ikut tak? Boleh. 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 Okay, ambil masa untuk salin ni, jawapan ni ataupun buat calculation.
Okay, dah. Okay, kita pergi kepada next question. Okay, state of matter. Okay, so settle bahagian gas. Okay, so kita ulang balik. So you kena faham 4 basic assumption untuk molecular theory tu, gas molecular theory. Maknanya volume of gas is negligible, kinetic energy, elastic, okay, intermolecular forces negligible and so on lah. Ada 4 tu, awak kena faham. And then Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, ideal gas equation. Macam mana nak derive ideal gas equation mengikut subjek, contoh density ke, molar mass ke. Okay, kemudian Dalton's law, okay, mole fraction, kemudian water displacement method. Okay, itu sahaja bahagian gas yang perlu awak fahami, awak mahir. And then kita pergi kepada next topik iaitu liquid. So sebelum ni kita bincang berkenaan dengan gas, so kita bincang kemudiannya untuk liquid lah. So kalau secara kasarnya dia punya gambarannya adalah partikel liquid tu dia macam mana? Kapak macam solid ke dia macam mana? Partikel liquid. Metal tu dia boleh ada 3 bentuk iaitu solid, liquid, gas. So kita dah discuss gas dia punya partikel dia duduk jauh-jauh dia, and then dia punya movement of gas is elastic, randomly moving kan. So untuk liquid macam mana? Closely packed. Dia closely packed tu, okay. So tapi not well arrangement lah. Okay, so di mana ada lagi space between particle. Okay. So tu adalah dia punya gambaran untuk liquid particle. So dia punya movement particle liquid in liquid tak selaju, secepat gas lah. Okay, so untuk bahagian kedua iaitu liquid, at the end you should be able to illustrate relationship between intermolecular forces, water vapor and vapor pressure and temperature. Intermolecular forces kita dah discuss dah sebelum ni, iaitu dia ada hydrogen bonding and then ada van der Waals forces. So untuk part ni digabungkan dengan pressure kan, vapor pressure. So kalau kita tengok pada intermolecular forces and vapor pressure, liquid with a strong intermolecular forces have low vapor pressure. Okay, so more kinetic energy is needed to overcome intermolecular forces for the liquid molecule escape from liquid surface. So maknanya kalau liquid tu have strong intermolecular forces, so maknanya dia kurang menghasilkan vapor pressure. Okay, so kinetic energy tu kena tinggi lah kalau kita nak untuk partikel tu escape daripada liquid tadi, sebab dia kuat intermolecular forces, dia need more kinetic energy. So biasanya kalau kinetic energy ni kita supply apa? Supaya dia bergerak lebih laju. Partikel tu rapat-rapat okay, so kita bagi heat dia lah. Kita increase temperature untuk increase dia punya heat, and then baru dia ada kinetic energy. Okay, as a result, liquid with strong intermolecular forces is less volatile and difficult to vaporize. So maknanya kalau strong liquid tu dia kurang menghasilkan vapor lah.
Okay, so consequently the liquid have low vapor pressure. Okay, so kalau kita tengok analogi tin, dalam tin tu ada air, tin besi kan. Kita isi air, kalau kita tak panas, macam mana bentuk tin tu? Macam bentuk tin lah kan. Tapi apabila kita panaskan, apa jadi pada bentuk tin tu? Dia mengembang. Sebab apa? Sebab liquid tu dia banyak dah bertukar menjadi wap. Wap tu, vapor tu dia ada pressure dia sendiri. Okay, so kalau boleh dia nak keluar lah daripada tin tu kan. Okay, okay, yang ni kita tengok tak apa, kita nak tengok vapor pressure ni. Kita tengok satu, kita panaskan air kan. So kalau dia cepat, jadi kalau kita heat cepat, dia boil cepat, so maksudnya dia mudah masa boil tu dia akan ada liquid dan vapor. So vapor tu dah escape daripada liquid dia masa keadaan dia boil lah. Okay, sebelum dia boil tu maksudnya dia tekanan intermolecular process antara partikel tu masih lagi kuat lah. Okay, bila cukup kinetic energy, so dia overcome, so dia boleh escape daripada air lah. Okay, so ni kita tengok dari segi boiling point. So kerana kalau liquid tu boiling point rendah, dia mudah menghasilkan vapor berbanding dengan liquid tu yang mempunyai boiling point yang tinggi. Contoh kata ada dua, liquid A 100 darjah Celsius, liquid B 60 darjah Celsius. So kalau kita heat pada masa yang sama, liquid mana yang akan menghasilkan wap lebih dahulu, A ataupun B? A dia punya boiling point 100, B dia punya liquid dia boiling point dia 60 darjah Celsius. Okay, yang mana akan meruak dulu? A ataupun B? B. Okay, A 100 darjah Celsius. Okay, B 60 darjah Celsius. B. So, kalau kita heat ni pada kadar yang sama, pada time yang sama. Okay, so maksudnya hak mana akan menghasilkan wap? Wap ni yang ni lah kan. Yang mana cepat menghasilkan wap? B. B. Apabila 60 darjah Celsius boiling point, dia punya intermolecular process dia adalah lagi rendah berbanding dengan 100 darjah Celsius ni. So untuk dia pisah daripada partikel liquid ni, dia kena sampai 100 dulu. Ni apabila 60 darjah Celsius dia dah boleh terpisah dah. Maknanya liquid ni escape dan membentuk wap air. Okay, so dia bergantung kepada intermolecular process. So seperti contoh sini adalah H2O. H2O katakan dia punya boiling point 100 darjah Celsius. Ni katakan etanol. Okay, etanol. Okay, dua-dua ni adalah hydrogen bonding. Tetapi H2O dia boleh buat 4 hydrogen bonding berbanding dengan etanol only 2 hydrogen bonding per molecule. So lagi kuat yang mana? 4 hydrogen bonding dengan 2 hydrogen bonding. 4. So jadi boiling point untuk water lagi tinggi lah. Okay. Okay.
So kita tengok tu adalah intermolecular process, and then kita nak tahu intermolecular process, vapor pressure and temperature. When temperature increase, okay, temperature increase daripada 10 kepada 20, kinetic energy of molecule increase. Okay, kalau kita increase temperature, so kinetic energy molecule akan lagi tinggi lah. More number of liquid molecule possess enough kinetic energy to overcome the intermolecular process to escape from liquid surface to form vapor. So thus vapor pressure also increase. So and then vapor pressure and boiling point. So liquid with low vapor pressure have high boiling point. It's because liquid with low vapor pressure have strong intermolecular forces. As a result, more energy is needed to overcome intermolecular forces for liquid molecule to vaporize and reach a vapor pressure that is equal to external atmospheric pressure. Thus, the liquid boil at high boiling point. So ada IMF, boiling point, and then vapor pressure. Okay, dia punya relationship adalah apabila intermolecular process ni adalah daya sesama molekul ni adalah tinggi. Okay, bila tinggi kuat dia ikat ni, boiling point tinggi. Vapor pressure apabila boiling point tinggi, vapor mudah nak hasil tak? Rendah, low vapor pressure dia susah lah. So jadi low vapor pressure. Okay, so kalau kita tukar kepada boiling point pula, boiling point katakan dia rendah. So, kalau boiling point dia rendah, intermolecular process rendah, vapor pressure tinggi. So bila mudah dia nak boil, di 60 dia dah boil dah. Yang sebelah satu kena tunggu 100 baru dia boil. Ni 60 dah boil dah cepat dia kering. So maknanya kering tu, liquid tu banyak dah bertukar menjadi vapor. So inilah relationship antara boiling point, intermolecular process dan vapor pressure. Okay, boleh ikut setakat tu? Boleh. Boleh Okay. Okay, ni pun sama relationship ketiga-tiga tadi. IMF, VP and boiling point. So yang ni boleh baca. Okay, so example 9. They have 4 liquid with different boiling point. So tengok methanol 65 degree, ethanol 78 degree C, propanol 97 and butanol 170. Okay, methanol ni adalah OH ni lah. Okay, OH. So maksudnya metanol ada 1 C. Okay, ethanol ada 2 C. Okay, propanol ada 3 C, butanol ada 4 C. Carbon ni. Okay, so jadi ke semua liquid ni can form hydrogen bonding. Tapi butanol has higher boiling point. Okay, so arrange the liquid in order decreasing vapor pressure. Explain your answer. Decreasing
vapor pressure. Maknanya vapor pressure yang tinggi dululah. So siapa antara metanol dengan butanol yang menghasilkan vapor yang tinggi? Metanol. Metanol. So metanol BP rendah, vapor tinggi. Kita dah discuss tadi kan. So butanol ni boiling point tinggi, vapor rendah. Okay, so untuk soalan ni dia nak suruh tinggi vapor kepada kurang. So jadi susunan dia is a ethanol followed by ethanol, propanol, and then paling lower vapor pressure is a butanol. Okay, so untuk explanation apa ada tiga. They explain about the higher vapor pressure, the lower of its boiling point. Jadi kita discuss tadi lah. It's because less energy needed to overcome intermolecular forces between liquid molecule. Thus, more number of liquid can vaporize into vapor phase and form higher vapor pressure. Okay, ni yang general lah. Okay, general. Apa kaitan antara intermolecular forces, vapor pressure. Okay, and then yang ni spesifik. Siapa paling highest vapor? So dia ceritakan sini metanol has higher vapor pressure sebab lower boiling point and weak intermolecular forces. Okay, so next dia cerita tentang kinetic energy needed to overcome intermolecular forces for its molecule to vaporize and reach its vapor pressure that is equal to internal atmospheric pressure. So butanol lowest vapor because strong intermolecular forces, kinetic energy not tinggi untuk molekul vaporize and reach vapor pressure that is equal to internal atmospheric pressure. So maksudnya untuk sesuatu liquid tukar pada form vapor, dia kena sama ni ayat ni. Apa maksudnya? Equal to internal atmospheric pressure ataupun lebih besar. Satu, dia kena ada kinetic energy yang secukupnya dan kinetic energy tu supaya dia capai vapor pressure yang sama dengan internal atmospheric pressure. Okay, ni liquid. Okay, ni partikel. Dia nak escape kan, dia nak escape ni. Dia ada pressure dia. Satu kinetic energy ni maksud dia kena need kinetic energy. So kinetic energy tu berdasarkan kepada tenaga yang dibekalkan lah. So tenaga kita bagi heat. So partikel akan bergerak lebih kuat, kinetic energy tinggi. So pertama dia overcome dah kinetic energy. Satu lagi dia kena overcome apa? Untuk dia terpisah daripada dia punya liquid tu. Apa dia? Atmospheric pressure. So kalau tekanan kat luar tu tinggi, so dia tak boleh terlepas lah. So maksudnya untuk terlepas ni liquid form vapor. So pertama kinetic energy dan dia boleh sama ataupun lebih tinggi daripada tekanan luar. So ni konsep dia. Kita buh air bawah bukit dengan atas bukit, mana lebih cepat boil? Dia tak sama. Kita rebuh air dekat bawah bukit dengan atas bukit, puncak bukit. Puncak bukit tekanan dia tinggi ke rendah?
So analogi macam tu. So kalau rendah, air tu mudah untuk buat berbanding di kawasan yang rendah. Sebab kawasan rendah tekanan tinggi. So konsep dia dalam air kan, makin dalam pressure makin kurang ke makin tinggi pressure masuk ke dalam air. Saya tak berapa dengar tu. Dia bunyi macam robot. Makin tinggi. Makin tinggi. Dalam deep makin tinggi pressure dia. Ke atas makin rendah. Okey. So makin rendah lagi mudah untuk liquid tu bertukar menjadi wap. Sebab dia ayat dia sini reach vapor pressure that equal to external atmospheric pressure. Okey. Sama juga ayat dia. Okey, ini adalah example kan. Okey, example soalan berkenaan dengan liquid. So dia akan bagi dalam bentuk table and then dia suruh awak susun dan explain. Okey. Keyword dia tadilah VP, IMF. Okey. Kinetic energy change. Okey. Change dia punya phase dia lah. Okey, liquid ke gas. Okey. So kita tengok untuk practice question 11. So dia ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 liquid ni liquid So liquid and then ni adalah dia punya vapor pressure. Okay. So ni adalah temperature. So ke kanan, so temperature increase daripada 0 to 120 degrees C. So untuk diether, so kalau kita increase temperature dia 30, dah capai vapor pressure ni. So maksudnya yang paling tinggi vapor pressure dia adalah diether lah, compare dengan acetic. 30, so 30 vapor pressure 760. Untuk acetic acid, untuk dia capai 760 1 atm ni, dia kena increase temperature sampai 120. Apa maksud ni? Intermolecular forces. Mana lagi kuat? Acetic acid ataupun diether? Intermolecular forces. Acetic acid tinggi. Dia kena heat sampai 120 baru dia tu vapor pressure capai 760. Tapi diether 30 dah boleh produce 760 atm dah. Okay, so maknanya intermolecular forces acetic acid adalah lagi tinggi berbanding diether. So intermolecular forces mungkin ada dua jenis kan. Hydrogen bonding dengan van der Waals forces. So untuk tahu dia punya hydrogen bonding ataupun van der Waals forces, awak kena lukis dulu. Lukis structure dia, tengok ni hydrogen bonding ke van der Waals. Okay, so jadi arrange for liquid about in order decreasing boiling point, merujuk pada graf ni. Which liquid is less volatile liquid? Explain your answer. Short answer, mana yang paling kurang yang menghasilkan volatile liquid? So vapor lah. Antara ni dengan ni lah kan. So kita pilih. So explain effect temperature on vapor pressure. So relationship antara temperature dengan vapor pressure. So awak boleh cuba, awak boleh rujuk pada mana-mana buku. Selesaikan. Okay. Dan ada practice question 12, 13 ni awak boleh cuba selesaikan. And then untuk state of matter, saya nak awak study sendiri dulu. Okay, mungkin next kelas kita akan masuk topik
chemical equilibrium, sebab nanti ada soalan UPS dia termasuk soalan chemical equilibrium. Okay, so kalau ada apa-apa nanti awak boleh rujuk saya semula lah. Okay, ada soalan? Masa Google Meet, kita share screen, ada keluar benda ni tak? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa Masa dia maklah kan next week kan. Okay, jumpa next week. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you.